أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah kerana masih lagi dapat berkuliah, dapat berjamaah. Orang memberi pujian kepada Negeri Sembilan hari ini, alhamdulillah. Cuma pastikan tak ada kluster masjid dan surau lah. Para jamaah yang dirahmati Allah, selain kita mahu selamat di dunia, kita juga kalau boleh nak selamat, memang kita nak selamat di negeri akhirat. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kita maklum penyelamat dunia dan akhirat. Saya tak mahu nak masuk bincang tentang penjarakan ini MCO ni kerana masih ada yang ragu-ragu. Padahal memang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni penyelamat dunia akhirat. Di dunia, di zaman Nabi berlaku bukan COVID-19, tetapi berlaku penyakit taun. Nabi suruh yang mana masuk tempat itu jangan keluar, yang duduk luar jangan masuk tempat yang ada wabak itu. Sehingga Amr bin Al-As mengadakan kuarantin di zaman itu, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya benda ni berlaku zaman Nabi dah taun. Penyakit-penyakit ni ada dah. Antaranya penyakit cacah, antaranya penyakit yang kita sebutkan menyebabkan merebaknya dalam masyarakat. Ada zaman Nabi SAW dan dah ada dipanggil penjarakan sosial ni, ada dah zaman tu. Tak apalah, itu penyelamat di dunia. Yang kita nak sambung malam ini tentang Rasulullah SAW penyelamat di akhirat. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhum, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan dahulu, kata Sayyidina Anas,
saya sendiri pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberi syafaat kepada saya. Lalu jawab Nabi kepada Sayyidina Anas, saya akan lakukannya insya-Allah. Tapi Sayyidina Anas tak berpuas hati. Kata Sayyidina Anas, di mana saya nak cari tuan nanti? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, mula-mula carilah saya dekat titian As-Sirat. Kemudian kata Sayyidina Anas lagi, kalau saya tak jumpa dengan tuan di sana, di Sirat, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah saya dekat tempat timbangan Al-Mizan. Kata Sayyidina Anas lagi, kalau di situ pun saya tak jumpa dengan tuan, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah saya dekat telaga saya Al-Kautsar. Kemudian sabda baginda, sesungguhnya saya tidak akan tinggalkan ketiga-tiga tempat ini. Di sinilah menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan umat baginda. Inilah yang diulang-ulang oleh para ulama, bezanya Rasul dengan manusia biasa. Di hari akhirat, manusia biasa berkata, diri aku, nafsi, nafsi. Rasulullah bersabda, ummati, ummati, umat saya. Kita tak fikir orang lain, Syekh, kita fikir kita aja. Rasulullah tak fikirkan baginda, Rasulullah fikirkan umat-umat baginda. Maka itulah cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, berhubung dengan Rasulullah penyelamat di hari akhirat ini, kita dah bincangkan dahulu Rasulullah akan menunggu umat baginda di Sirat. Kalau saya buat ulangan sikit malam ini, soal jawab malam ini rancangan kita, Ustaz tanya, tuan-tuan jawab. Periksa tak ada, Syekh. Soalannya, ini sebelum kita masuk tajuk baru, soalannya, Rasulullah kenal ke tak kita? Kenal. Macam mana Rasulullah kenal kita? Jawab dalam hati masing-masing. Pertama, Nabi kata, saya kenal umat saya. Pertama, mereka datang dengan wajah berseri-seri bekas ambil wuduk. Ada jawapan tu? Tandakan kertas sendiri. Jawapan yang kedua, Rasulullah bersabda, saya kenal umat saya. Mereka ni ada bekas fi wujuhihim min athari sujud, wajahnya ada bekas sujud. Yang ketiga, sabda Nabi, saya kenal umat saya, mereka besok ambil amal dengan tangan kanan. Dah ada 3 jawapan. Kalau 2 yang betul, tandakan 2 je. Yang keempat, Nabi kata, saya kenal mereka, mereka datang dengan amalan-amalan yang bercahaya. Cahaya amal kita tu mengiring kita nanti. Wa an yamini, depan kita ada cahaya, di kanan kita ada cahaya-cahaya amal. Jadi 4 ini jawapan Rasulullah baginda akan kenal umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu di atas sirat. Kemudian di neraca mizan, kita dah bincangkan dahulu berapa jenis manusia nanti yang akan berhimpun di hari akhirat. Ada berapa, tuan-tuan? Ada 3 golongan manusia. Wa ashabul yamin, wa ashabul shimal, wa ashabul a'raf. Satu kelompok namanya ashabul yamin, ini puak-puak kanan, ini ahli syurga. Mereka adalah orang yang bertakwa, ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Ini orang-orang kanan ini, orang bertakwa, orang beriman. Mereka ini walaupun ada dosa yang kecil-kecil, oleh kerana mereka meninggalkan dosa yang besar, mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, mereka ditimbang, tapi amal baiknya banyak. Amal baiknya banyak, amal jahatnya sedikit, malah dihapuskan oleh Allah. Mereka ni memang ahli syurga dah. Tinggal 2 golongan, betul? Golongan yang ketiga, cerita golongan 3, wa ashabu shimal, ni puak-puak kafir, puak-puak munafik, cakap pun tak guna. Ditimbang juga,
Timbang juga oleh kerana mereka orang kafir, mereka orang munafik, memang timbangan amal jahatnya lebih berat, mereka ni dalam neraka. Tinggal satu kelompok lagi. Inilah golongan-golongan yang disebutkan orang yang punya amal baik, punya amal jahat. Amal baik pun ada, amal jahat pun ada. Mereka bukan orang kafir, mereka bukan munafik, mereka orang Islam. Orang inilah yang nak ditimbang ni. Bila ditimbang, amal baiknya kurang, amal jahatnya banyak. Orang inilah ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Kalau Allah izinkan Rasulullah beri syafaat, Rasulullah syafaatkan mereka. Maka orang ni masuk syurga juga akhirnya. Tapi ada yang masuk syurga selepas dihumban dalam neraka dulu, masuk neraka dulu, sebab amal jahatnya banyak. Tapi Rasulullah kenal, ini umat saya. Nabi kenal, sebab wajahnya ada bekas sujud. Rasulullah syafaatkan juga, masuk ke syurga. Itulah Rasul, tuan-tuan, Rasulullah. Batu jangan tinggalkan Rasulullah. Kita pesan jangan tinggalkan Rasulullah ini. Ya? Ada yang ditimbang amal jahatnya banyak, tapi dengan syafaat Nabi, kalau ikutkan timbangannya neraka, tapi dengan syafaat Nabi tak sempat humban neraka, syurga juga dia tu. Itu semua dengan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi kelompok yang ditimbang sama berat, yang jahat dengan baik sama berat. Ini dipanggil ashabul a'raf. Mereka ni golongan a'raf. Syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Duduk mana? Wallah taala a'la wa a'lam. Duduk tempat yang dipanggil a'raf itu. Ini hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, 3 kelompok manusia. Jadi kita ni jaga iman, jaga amal, jaga takwa kita, supaya kita ni masuk syurga. Masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal, dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung kita malam ini para jemaah. Baru nak cerita yang ketiganya, kata Sayyidina Anas, kalau tak jumpa dekat sirat, kalau tak jumpa dekat mizan, sabda Rasulullah, saya tunggu nanti dekat telaga saya, dekat Al-Kautsar. Jadi tajuk yang kita nak bincang malam ini, soalan yang kita nak bincang tajuknya, tadi rancangan Ustaz tanya, tonton jawab, tapi jawab dalam hati ya. Markah bagi sendirilah. Penuh tak penuh markah bagi sendiri. Sekarang ni soalan kita yang pertama, adakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di mana duduknya? Di mana duduk kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni kita nak cari syafaat Nabi. Nabi kata saya tunggu dekat telaga saya. Di mana telaga Nabi ni? Yang pertama. Yang kedua, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang ada telaga? Nabi-nabi lain tak ada ke? Itu soalan yang kedua. Soalan yang pertama, di mana duduknya? Adakah duduknya sebelum titian sirat ataupun selepas titian sirat? Sebab kita dah gambarkan mahsyar ni macam pulau ni mahsyar ni. Syurga belah sana tu, tengah-tengah ni neraka. Jadi kita nak ke syurga ni kena melintas neraka. Di mana duduk Al-Kautsar? Di mana duduk telaga Nabi ni? Sebelum sirat, lepas sirat. Yang kedua, adakah Rasulullah saja yang punya telaga? Yang tiga, adakah semua manusia yang dapat minum air kolam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau manusia dapat minum air kolam Nabi, air telaga Nabi, siapakah awal-awal manusia yang dapat meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Itu soalan-soalannya. Maka sesi yang kedua ni rancangan Ustaz tanya, Ustaz jawab. Okey, itu lagi senang. Yang tadi tonton jawab ya. Jadi markah bagi sendiri ya. Kalau rasa tak capai full mark, bulan depan datang lagi. Batu tuan-tuan kena ada buku catatan ataupun kena catat di minda, kita ingatkan itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bincang tentang telaga Nabi Al-Kautsar. Disebutkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim
daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berada dalam kalangan kami, sama-sama kami, tiba-tiba Rasulullah dipanggil macam tertidur sebentar. Nabi tunduk macam orang tidur. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dan Nabi tersenyum. Lalu kami bertanya, kata Sayyidina, kami tanya, kenapa Tuan tertawa ya Rasulullah? Nabi bersabda, telah turun satu surah kepada saya. Nabi pun baca, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ini berita gembira yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-kautsar. Kemudian Rasulullah bertanya para sahabat, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang terlebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kautsar itu adalah satu sungai yang dijanjikan Tuhan untuk saya. Di sana terdapat banyak kebaikan. Ianya merupakan telaga yang akan didatangi umat saya pada hari kiamat. Bekas-bekasnya, penceduk-penceduknya, gayung-gayungnya, cawannya sebanyak bintang di langit. Nabi bersabda, ada orang yang dihalau daripada kolam saya. Lalu saya berkata, wahai Tuhanku, dia umatku, dia umat saya. Lalu dibantah. Allah bantah, Allah berfirman, kamu tak tahu apa yang dilakukan semasa kamu sudah meninggal dunia. Itu hadis yang menceritakan bahawa bagaimana rupa kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi soalan yang tak masuk tadi, tonton tambah, bagaimanakah rupa kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini kita nak pergi kolam Nabi ini. Baik, maka soalan yang pertama, di manakah duduknya kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para alim ulama berbahas, berbeza-beza pandang, dipanggil ikhtilaful ulama. Maka sebahagiannya mengatakan bahawa kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi ini duduknya sebelum daripada as-sirat. Setengahnya mengatakan duduknya selepas daripada as-sirat. Dan setengah ulama mengatakan kolam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua, satu sebelum sirat, satu selepas sirat. Jadi yang mana satu? Jawapannya tiga-tiga betul. Ini benda-benda khilaf. Ini mengapa jadi khilaf? Jadi khilaf ni tuan-tuan kerana berbeza-beza pandang apabila melihat beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara beza pandangnya, Rasulullah menyebutkan kolam telaga baginda ni, haud Nabi, dalam bahasa Arab dipanggil haud Nabi, telaga Nabi, mengalir daripada arash, airnya daripada arash, air syurga. Jadi kalau air dari syurga, kata para ulama, kalau ini mahsyar, di sini neraka, syurga di sana, macam mana air syurga nak masuk ke mahsyar? Itu bahas mereka. Jadi kalau begitu, kata setengah ulama, logiknya telaga Nabi duduk selepas sirat, sebab di sana syurga, air telaga kan daripada air syurga. Itu sebabnya mereka kata kalau ikut logiknya duduk selepas sirat. Tapi sebahagiannya kata tak, sebelum sirat, sebab manusia dibangkitkan di kubur. Besok bila manusia dibangkitkan dari kubur, dihalau ke mahsyar. Bukankah Rasulullah bersabda, masa bangkit tu kita semua dahaga. Bila dahaga, kita perlukan air. Di situlah umat baginda akan mencari kolam telaga Rasul. Jadi duduknya mesti sebelum sirat. Habis tu macam mana air daripada syurga nak masuk neraka? Nak masuk ke mahsyar? Kata sebagian ulama, kita nak bincang apa? Itu cerita hari akhirat, bukan cerita paip dekat Malaysia. Bukan cerita atas dunia.
Akhirat besok kan tak macam di dunia. Ya tak, ya juga tak. Apa masalahnya Allah nak datangkan air daripada syurga masuk ke mahsyar? Allah Maha berkuasa. Apakah kita fikir Allah perlu sediakan saluran paip nak mengentas neraka, takut nanti terbakar dengan api neraka? Ini bukan cerita di dunia, ini cerita hari akhirat. Hari akhirat besok, tuan-tuan, Allah, tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan ni besok di syurga umur 30-an, boleh bayang? Hari ni muka krepot belaka. Sakit pinggang di sana, besok tak ada sakit pinggang, sakit kepala, la yusaddaun wala yunzifun, sakit kepala pun tidak, sesema pun tidak. Boleh bayangkan? Hari ini kejap-kejap pening kepala, kejap-kejap sakit pinggang, sakit lutut, sakit sendi, kena gaut. Oh, sana besok tak ada, Syekh. Bini kita ni beratus-ratus bini kita besok bidadari, tahu, ribu-ribu bidadari. Macam ustaz tak penat ke ustaz? Orang fikir macam dunia memanglah penat. Sampai kena ada pelajar-pelajar tanya Syekh, kalau dah ramai isteri, besok sana kita tak semayang, kita tak puasa, kita tak ibadat, apa kita nak buat? Kata Syekh, kau jimak je lah hari-hari tu. Saya ingat jawapan tu. Kau jimak je hari-hari tu. Habis tu Syekh, tak penat ke? Tu pasal fikir macam dunia ni penat. Akhirat besok bukan dunia, tuan-tuan. Akhirat, tuan-tuan, tak ada buang air, tak ada. Tak ada sesama, tak ada hingos pun tak ada, Covid pun tak ada dah besok. Akhirat Syekh. Jadi kalau begitu kata sebilangan ulama, menasabahnya telaga Nabi itu mesti duduknya sebelum sirat. Kerana di saat itu kita bangkit dari alam barzah, kita akan dahaga, kita mencari air. Di situlah kita mengharapkan dapat minum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan telaga Nabi duduk sebelum sirat. Yang tadi kata selepas sirat kerana daripada syurga. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, kata Imam Al-Qurtubi, maka pendapat yang benar bahawa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua. Satu duduknya sebelum sirat, satu lagi duduk selepas sirat. Senang pakai pendapat ni. Jangan gaduh-gaduh, yang penting kita dapat minum. Gaduh ni kan, semua ke neraka baru tahu ni kan. Samalah kita hari ni gaduh sama Melayu, jangan orang lain merentah, sekian dimaklumkan. Ni tak mau cerita yang itulah, tu cerita tepi ni. Gaduh, orang lain duk merintah kita. Hati-hati tu. Samalah kita gaduh bab-bab khilafiyah ini. Jadi mana satu, kita berpegang kepada semua pandangan itu benar kerana punya dalil, punya nas dan hujah mereka. Itu yang pertama, di manakah duduknya sirat. Jadi kalau ada penceramah yang kata sirat, di manakah duduknya haudun Nabi, kolam Nabi, telaga Nabi, kalau ada penceramah kata sebelum sirat, kita terima. Kalau datang penceramah ni kata selepas sirat, kita terima. Kalau datang penceramah ni pula ustaz ni kata ada dua, sebelum sirat dan lepas sirat, kita terima. Yang kita tak terima, dia kata telaga Nabi ni tak ada, yang ni smackdown. Tu baru betul kita je. Allah sebut inna a'tainakal kautsar. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, boleh faham ni. Ngajar juga saya, marah juga. Ini ikut yang kata itu semua karut aja. Itu yang kita marah tau. Taman kita ni banyak yang jadi nombor 4 tu, tak percaya Nabi dah langsung ni. Sampaikan kubur pun tak percaya, mukar nakir pun tak percaya. Semua ada kata rekaan Muhammad belaka. Nauzubillah min zalik. Ini i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah ini. Okey, baik. Itu yang pertama dalam bicara kita di manakah duduknya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adakah baginda Rasul saja yang punya telaga? Macam mana dengan umat-umat yang lain? Maka disebutkan dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Samurah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu waridatan wa inni arju
an akuna aktsarahum waridatan atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, inna likullin nabiyyin haudan. Sesungguhnya tiap-tiap nabi ini ada telaga masing-masing. Jadi tiap-tiap nabi ada telaga masing-masing. Wa innahum yatabahawna. Mereka nabi-nabi ini pakat berlomba-lomba. Ayyuhum aktsaru waridatan. Telaga siapakah yang paling ramai umat yang datang. Semua mereka berharap telaga mereka ni ramai pengikut-pengikut yang akan datang minum. Wa inni arju, sabda Rasul, saya berharap agar telaga saya lah yang paling ramai sekali yang datang meminum air kolam. Jadi Nabi menyebutkan di sini bahawa tiap-tiap Nabi ada telaga mereka masing-masing. Itu jawapan yang kedua. Yang ketiga, bolehkah kita ni datang kolam Nabi? Di mana duduknya? Bagaimana rupanya? Berapa besar kolam Nabi ni? Maka disebutkan di dalam sepotong hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun wa ma'uhu bidu minal waraqi wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis samai faman syariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada atau kama qala Rasul. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin. Kolam saya, Nabi kata, telaga saya ni luasnya sebulan perjalanan. Sebulan, tuan-tuan. Sebulan ni ambil kira perjalanan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu kalau naik unta sebulan daripada Madinah sampai ke Palestin. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis yang sahih dari Imam Muslim, Nabi pernah sebut kepada sahabat yang bertanya, berapa luas kolam baginda? Nabi kata daripada Ailah di Jordan sampai ke Eden di Yaman. Tuan-tuan boleh imagine Ailah di Jordan. Kalau tuan-tuan Google Map tulis Ailah, satu tempat di Jordan namanya Ailah. Jordan ni atas Saudi ya. Jordan bawah tu Saudi, bawah Saudi Yaman. Yaman ada satu pelabuhan namanya Eden. Tuan-tuan biasa tengok filem wayang kan, Return to Eden tu kan. Tuan-tuan ni memang bukan kaki wayang cerita Return to Eden tu duduk kat ujung Yaman. Di ujung Yaman tu, bawah selatan Yaman, jauh. Saya nak gambarkan daripada Singapura sampai ke Bangkok pun saya tak kaji, tapi atas lagi saya ingat jauh. Itu perjalanan sebulan. Dan Nabi bersabda, panjang dan lebar sama saiz. Panjang, lebarnya sama saiz. Dalam bahasa matematik kita panggil 4 segi sambung. Bukan 4 segi tepat. Nabi kata lebar, panjang, sambung. Jadi maknanya besar Syekh. Nabi kata saya tunggu situ. Nabi tunggu kita situ. Dan Nabi bersabda, wa ma'uhu, airnya lebih putih daripada warak. Warak ini perak, lebih putih daripada perak tu. Dan warihuhu, harumnya seharum wangian kasturi. Dan kizan ni pencedoknya kita panggil gayung ke, pencedok dia bekas-bekas minum sebanyak bintang di langit. Jadi tak usah gaduh lah Syekh. Banyak sangat besok bekasnya, takut nanti tanya pula nak ambil macam mana.
Aku smackdown baru tahu ni. Nabi dah jawab dah, sebanyak bintang di langit itu. Faman syariba minhu, siapa minum air kolam saya, dia takkan dahaga sampai bila-bila. Di situlah sebilangan ulama mengambil hadis ini, logiknya duduk sebelum sirat. Sebab kita di situlah kita dahaga. Kita mengharapkan air kolam Nabi SAW untuk minum. Dahaga kita lah. Jadi itulah kita nak minum air kolam Nabi. Nabi sebut faman syariba minhu, siapa minum air kolam saya, fala yazma'u ba'dahu abadan, dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Inilah kita berdoa para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biarlah kita dapat minum air kolam baginda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Itu doa kita lah, minta pada Allah Ta'ala. Dan Nabi dah sebut wazawayahu sawaun, sama besar, panjang dan lebar. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Ada riwayat yang Nabi sebut airnya lebih putih daripada air susu, harumnya lebih harum daripada haruman kasturi. Allah. Dan kizanuhu, penceduk gayung-gayungnya sebanyak bintang di langit itu. Itu keadaan rupa telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita nak bincangkan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita? Ini juga pernah ditanyakan dan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telaga saya ni lebih luas jaraknya daripada Ailah di Jordan sampai ke Eden di Yaman tu. Airnya lebih putih daripada air salji, lebih manis daripada madu yang dicampurkan dengan susu. Bekas-bekas gayungnya lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Sesungguhnya saya benar-benar akan menghalau orang-orang seperti halnya seorang menghalau unta orang lain dari telaga. Nabi kata nanti akan berlaku, orang nak datang dihalau. Macam mana unta-unta dihalau, dilarang minum air telaga orang lain. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Tuhan kenal kami nanti masa tu? Nabi kata, saya kenal kamu. Ya, saya kenal kamu. Saya kenal kerana kamu ada alamat yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, di mana kamu nanti datang dengan keadaan muka dan anggota tubuh yang berseri-seri kerana bekas ambil wuduk itu. Itu dikenal kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya soalan yang akhir, hadirin para jamaah, siapakah yang dihalau oleh baginda oleh Allah Taala daripada mendatangi kolam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah umat baginda yang awal-awal nanti dapat minum air telaga Nabi? Maka telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, bersandarkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis riwayat daripada Ibnu Majah, daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telaga saya ni luasnya daripada Eden di Yaman sampai ke Ailah di Jordan. Luas sungguh. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Bekas-bekas pencedoknya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa minum darinya sekali sahaja, tidak akan dahaga selama-lama. Lalu jawab Nabi, awal-awal rombongan yang datang ke telaga saya adalah dari kalangan fuqara'ul muhajirin. Fuqara' muhajirin ini maknanya orang fakir, dari kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah. Hadirin hadirat, inilah hebatnya sahabat-sahabat Makkah. Sebab di Makkah ni tidak ada munafik. Ini semua orang beriman yang tulen. Mereka lah golongan awal masuk Islam. Maka bila mereka berhijrah ke Madinah, sebahagian mereka ni hidup sederhana dan susah. Sebahagian mereka ni akhir-akhirnya jadi orang kaya juga, macam Abdul Rahman bin Auf. Waktu hijrah Madinah ni susah juga hidup, tapi akhirnya dia jadi orang kaya. Sayyidina Abu Bakar pun jadi orang kaya. Sayyidina Umar ada kebun dekat Uhud. Ya?
Sahabat-sahabat ni batu tak salah jadi orang kaya ni. Tapi sebahagian sahabat ni memang hidup susah. Antaranya Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair. Ada beberapa orang sahabat tuan-tuan, memang mereka ni Allah takdirkan begitu. Nabi kata, inilah orang yang mula-mula nanti datang kolam saya. Sahabat-sahabat yang fakir dari kalangan muhajirin. Nabi bersabda, mereka pakai baju yang kusut masai, bajunya dipanggil kumal, berkedut-kedut, kepalanya kusut masai, tak mampu menikahi wanita-wanita cantik, dan tak dibukakan untuknya pintu rezeki yang mencukupi. Nabi sebut begitu. Kata Sauban, bila dibacakan hadis ini, Sayyidina Umar Al-Khattab nangis Sayyidina Umar. Sebab Nabi kata, itulah orang mula-mula pergi telaga baginda, orang miskin muhajir. Sebab Sayyidina Umar waktu duduk di Madinah, Allah takdirkan dia jadi orang kaya juga, ada kebun. Sayyidina Abu Bakar businessman. Jadi Sayyidina Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, aku dapat kahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik. Allah bukakan pintu rezeki yang cukup untuk aku. Lalu apa Sayyidina Umar buat? Kata Sayyidina Umar, kalau begitu mulai hari ini saya tak mahu dah pakai baju yang cantik-cantik dah. Ya tak? Kerana nak setidak-tidaknya nak masuk dalam kelompok sahabat-sahabat muhajirin yang dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, mulai hari ini saya dah tak mahu dah sikat rambut saya. Tapi tuan-tuan jangan lupa, Sayyidina Umar cakap begitu, itu namanya tawaduk, rendah diri. Sedangkan Sayyidina Umar tu kan Nabi dah sebut Umar dalam syurga dah. Janji dah syurga. Itu namanya orang rendah diri. Kita Syekh kalau dengar rehan syurga, tak semayang dah Syekh. Iya, yang tak janji syurga pun semayang tinggal. Macam kalau janji syurga, itulah beza kita dengan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bagi laluan azan. InsyaAllah nanti lepas azan kita sambung sikit lagi, siapakah yang dihalau dari kolam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul qa'imah hadi Sayyidina Muhammad wa ba'athahu maqaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung sikit lagi sampai waktu qamat kita berhenti. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak tamatkan yang akhir. Siapakah orang yang dihalang daripada meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ialah orang yang murtad daripada agama Allah Ta'ala. Ini golongan yang memang tidak akan dapat minum air kolam baginda. Golongan-golongan murtadin yang berpaling daripada agama Allah berdasarkan sepotong hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya ni, sabda Nabi, akan berada di sisi telaga saya sehingga saya melihat siapa di antara kamu sekalian yang datang. Nabi tengok kita seorang demi seorang, dan akan ada beberapa orang yang dihalau, ditangkap lalu dibawa jauh daripada kolam saya. Sabda Rasulullah, saya berkata, ya Tuhanku, malaikat-malaikat tangkap ni, halau, tak kasih dekat telaga Nabi. Lalu saya berkata, ya Tuhanku, itu umat saya, mereka umat saya. Maka dijawab, kamu tak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia, wahai Muhammad. Bahawa mereka, demi Allah, waktu kamu sudah meninggal, mereka ni telah murtad, tinggalkan agama Allah Ta'ala. Inilah yang kita pesan. Jangan gadaikan akidah kita nak ikut Nabi Melayu lah, nak ikut Nabi bangsa bukan Arab lah, macam-macam. La ilaha illallah. Murtad ya. Tak percaya dah Islam ni tak sesuai lagi. Jangan ingat Islam je betul, agama lain pun betul. Jangan ingat Tuhan ini hebat. Macam-macam begini orang kita. Na'udzubillah min zalik. Ni yang terbaru pula, pemimpin-pemimpin suhakam pula menentang untuk ambil tindakan kepada puak-puak LGBT ni pula. Ni apa hal kita ni? Ini golongan-golongan beginilah yang kita bimbang tergelincir daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Hati-hatilah kita. Ini golongan pertama. Jadi bila mereka nak minum air telaga Nabi, dihalau mereka, lalu diberitahu mereka ni dulu murtad, tak percaya dah dengan Islam, tak yakin dengan Islam ni. Yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang melakukan bid'ah di dalam agama. Ini bid'ah ni pun kita minta difahami betul-betul. Kerana bid'ah yang dimaksudkan di sini ialah bid'ah yang tidak dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu memang bercanggah dengan syariat. Umpamanya mereka yang mengatakan ada nabi lain selepas Nabi Muhammad. Itu bid'ah. Mengada-ngadakan, sedangkan Nabi sudah berada. La nabiyya ba'di, tak ada nabi lepas saya. Tidak ada nabi yang dilantik lepas Rasulullah. Ataupun orang yang mengatakan sembahyang fardu ni sebenarnya bukan 5 waktu, 3 waktu cukup dah. Ataupun ada yang berkata sembahyang ni tak perlu rokok, yang penting hati kita rokok, yang penting hati sujud. Ni sembahyang apa dah? Sembahyang batin dipanggil. Ini bid'ah ni. Pandai-pandai sembahyang batin pula. Ini nikah ni semua ni karut. Saya nikah bersaksikan malaikat, berwalikan Allah. Dahsyat tuan-tuan ajaran Ustaz. Kalau saya cerita ni kayang, sambung ni kayang. Ini bid'ah sungguh saya. Sembahyang ni mengapa mesti Kaabah, menyembah batu hitam di Mekah tu? Buat apa? Habis tu mana-mana boleh ngadap. Ini bid'ah sungguh ni. Jangan salah faham maksud bid'ah ni.
bid'ah ni berhubung dengan akidah, berhubung dengan ibadah ni yang bercanggah dengan Rasul. Kalau saya nak cerita banyak tentang ajaran sesat ni, kenapa kita kata mereka ahlu bid'ah? Sembahyang puasa ni, puasa tak semesti Ramadan, dia kata. Mana ada dalil puasa Ramadan? Ni yang terbaru pula, laki-laki yang dah berubah jadi perempuan, tak siapa nama nak sebut pun macam susu sikit bunyi dia. Cuma susu tu sejat aja. Apa dia kata? Mana dalil orang laki-laki tak boleh pakai baju kurung? Pula dah punya banyak baju dia nak pakai baju kebaya. Dia kata mana dalil menghalang? Siapa kata tak punya dalil? Kan Nabi sudah bersabda jangan menyerupai perempuan. Allah, susah tuan-tuan. Ini benda-benda beginilah yang kita bimbang nak tukar jantina. Mana dalil tak boleh tukar jantina? Pula dah. Ini bid'ah begini ni. Ini golongan kedua ni. Sebab tu kita nak selamatkan umat-umat kita. Yang ketiga, habis masa. Yang tiga, orang yang melakukan kezaliman dan penyokong-penyokong kezaliman. Yang ni kena hati-hati. Ini hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah. Nabi bersabda, aku mohon perlindungan kepadamu, aku mohon Allah lindung kamu wahai Ka'ab daripada pemimpin-pemimpin yang akan ada selepas saya. Nabi kata pemimpin-pemimpin yang berdusta. Kalau kamu sokong pendustaan dia, pemimpin yang melakukan kezaliman, kamu sokong kerja zalim dia, Nabi bersabda, dia ini bukan umat saya tak masuk golongan dia, mereka tidak akan datang kolam saya nanti. Itu Nabi pesan. Jadi kita ni dengan pemimpin-pemimpin yang buat pendustaan, bohong, lepas bohong. Satu, yang keduanya buat kerja zalim. Ini panjang nak cerita zalim ni, sambunglah siri akan datang. Apa maksud zalim ni? Meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya. Lain Allah suruh, lain dia buat, lain Allah perintah, lain pula yang ditegakkan. Itu zalim. Panjang ceritanya. Jadi kesimpulannya yang ketiga, jangan Nabi kata wahai Ka'ab, aku minta Allah lindung kamu. Lepas aku akan ada pemimpin. Siapa yang sokong pendustaan, tahu dia bohong, sokong juga. Tahu dia tu zalim, sokong juga. Ini bukan umat saya, Nabi kata. Orang ni besok tak datang kolam saya. Itu kita kena ingat pesan Nabi pada Ka'ab bin Ujrah itu. Yang keempat, masa dah habis Yang keempat, orang yang memang gemar melakukan dosa-dosa besar terang-terangan dan menganggap kecil. Dosa besar ni anggap kecil. Tinggal semayang ni besar. Biasa dia kata. Yang semayang ni warak-warak je ni, geng-geng lebay ni. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan pandang remeh dosa besar. Jangan buat dosa besar terang-terang. Hari ni terang-terang buat dosa besar, bangga main judi terangga. Megah, masuk dalam FB, pegang betina, berzina, masukkan, buat rakaman, masukkan dalam YouTube. Engkau ada, dia kata. Bangga berzina siap rakam lagi, sebar kat orang lagi tu. Na'udzubillah min zalik. Ini antara golongan-golongan yang tidak akan mendatangi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta berlindung daripada 4 golongan yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah ini. Jadi moga-moga tuan-tuan, kalau kita dapat hindarkan ini, kita termasuk dalam senarai orang yang akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan. Semoga Allah rahmati pertemuan kita malam ini dan Allah berkatilah majlis kita dan menjadi sebab dan musabab Allah mengangkat musibah COVID daripada Negeri Sembilan, insya-Allah. Dia ada satu kaedah dipanggil kita bertawassul dengan amal-amal baik ini. Kan tuan-tuan pernah dengar cerita 3 pemuda yang terperangkap dalam batu tu kan? Mereka bertawassul dengan amal-amal soleh, minta Allah selamatkan. Jadi kita pun yang buat amal-amal berjemaah ni, minta ya Allah, moga-moga dengan amal kami ini Engkau angkatlah musibah daripada negeri kami ini. Tak mustahil. Tak mustahil Allah boleh tolong. Mana tahu dalam ramai-ramai ini ada seorang yang doanya Allah angkat, siapa tahu. Mungkin bukan ustaz. Mana tak semestinya ustaz. Mungkin pakcik-pakcik yang banyak doanya, merintihnya Allah dengar. Kadang-kadang budak-budak yang kecil. Kita berdoalah ramai-ramai itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah rahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.